Insulin diperkenalkan sebagai rawatan untuk diabetes pada tahun 1922. Ubat suntikan ini dapat membantu mengawal paras gula dalam darah untuk pesakit diabetes sejak 100 tahun dahulu. Banyak pesakit mempunyai salah faham bahawa insulin memberikan kesan buruk terhadap buah pinggang dan akhirnya pesakit terpaksa menjalani dialisis. Sesetengah pesakit takut pada jarum dan mempercayai ubat suntikan insulin adalah pengakhiran untuk pesakit diabetes. Mengapa sesetengah pesakit memerlukan suntikan insulin? Adakah anda masih ingat video sebelum ini tentang sistem lampu isyarat? Pesakit diabetes dengan peratus HbA1c yang di dalam kategori kuning atau merah adalah memerlukan suntikan insulin. Doktor akan menetapkan sama ada anda memerlukan suntikan insulin bergantung pada kawalan gula anda, terutamanya apabila gula dalam darah anda tidak terkawal atau sekiranya pesakit diabetes hamil. Sekiranya anda tidak mengambil suntikan insulin seperti yang disarankan, paras gula dalam darah anda akan menjadi tidak terkawal dan untuk jangka masa panjang, gula yang berlebihan akan merosakkan organ badan anda. Kesan sampingan biasa bagi suntikan insulin adalah pertambahan berat badan dan paras gula di dalam darah menjadi terlalu rendah, hypoglycemia. Oleh itu, anda disarankan untuk memantau paras gula anda di rumah dengan kerap. Jenis insulin yang berlainan adalah berbeza daripada segi rupa, sama ada kelihatan sebagai larutan tidak berwarna atau keruh, dan masa yang diambil untuk ia berfungsi dalam badan. Oleh itu, masa suntikan insulin adalah sangat penting untuk memastikan ia berkesan. Suntikan insulin yang paling kerap digunakan adalah insulin dalam cartridge yang berwarna kuning, hijau dan coklat. Cartridge kuning adalah Actrapid atau Insugen R. Ia adalah insulin yang bertindak dengan cepat. Insulin ini adalah dalam bentuk larutan yang tidak berwarna. Ia mengambil 30 minit untuk mula bekerja di dalam badan anda. Oleh itu, ia disarankan disuntik 30 minit sebelum sajian utama, iaitu sebelum makan pagi, tengah hari dan malam. Insulatat atau Insugen N ialah insulin di dalam cartridge hijau dan ia merupakan jenis larutan yang keruh. Insulin jenis ini bertindak dengan kadar sederhana tetapi akan tahan lebih lama di dalam badan. Ia disarankan untuk dicucuk sebelum tidur. Mixtard atau Insugen 3070 adalah insulin di dalam cartridge berwarna coklat dan ia juga dalam bentuk larutan yang keruh. Ia merupakan campuran dua jenis insulin iaitu Actrapid dan Insulatat atau Insugen R dan Insugen N. Ia disarankan untuk disuntik 30 minit sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Kami juga ada insulin analog yang merupakan jenis insulin yang lebih baru. Risiko kesan sampingan seperti paras gula dalam darah yang terlalu rendah, hypoglycemia, adalah lebih rendah di kalangan insulin versi baru ini. Novorapid adalah insulin dalam larutan tidak berwarna di dalam cartridge berwarna oranye. Insulin jenis ini merupakan insulin yang bertindak dengan sangat pantas. Ia mula bertindak dalam badan anda kurang daripada 20 minit selepas disuntik. Oleh itu, Novorapid disarankan disuntik 5 hingga 15 minit sebelum makan atau sejurus selepas makan. Insulin yang bertindak dengan lambat seperti Basalog di dalam cartridge biru muda, Levemir dalam cartridge hijau dan Lantus dalam cartridge ungu adalah larutan yang tidak berwarna. Ia mengambil masa 1 jam selepas disuntik untuk mula bertindak dalam badan anda. Tetapi, mereka boleh bertahan selama 24 jam dalam badan anda. Insulin jenis ini boleh membantu mengawal paras gula dalam darah di antara waktu makan dan juga semasa anda tidur. Ia boleh disuntik pada bila-bila masa sepanjang hari asalkan pada waktu yang sama setiap hari. Novomix adalah sejenis insulin pra-campuran yang terdiri daripada insulin yang mempunyai tindakan yang pantas dengan insulin yang bertindak secara sederhana tetapi tahan lebih lama dalam badan. Ia mula bertindak dalam badan anda kurang daripada 20 minit selepas disuntik. Oleh itu, Novomix disarankan disuntik 5 hingga 15 minit sebelum makan. Ryzodex adalah sejenis insulin pra-campuran yang terdiri daripada insulin yang bertindak dengan sangat pantas bersama dengan insulin yang boleh tahan sangat lama dalam badan. Ia mula bertindak dalam badan anda kurang daripada 20 minit selepas disuntik tetapi boleh bertahan di dalam badan selama 40 jam. Anda disarankan menyuntik Ryzodex 5 hingga 15 minit sebelum makan. Pilihan rejim rawatan insulin adalah bergantung pada individu. Sesetengah pesakit diabetes hanya memerlukan satu jenis insulin atau lebih.
Sesetengah pesakit memerlukan kombinasi insulin bersama dengan ubat pill antidiabetik. Doktor akan menentukan rejim rawatan berdasarkan kawalan gula dalam darah pesakit, cara pemakanan dan gaya hidup pesakit. Sila ambil ubat suntikan dan ubat pill antidiabetik anda seperti yang diarahkan oleh doktor dan pegawai farmasi. Jangan sesekali berhenti, menambah atau mengurangkan ubat anda sendiri. Sila berbincang dengan doktor jika anda mempunyai sebarang keraguan atau mengalami kesan sampingan yang berpanjangan. Insulin dan glukagon adalah dua jenis hormon yang bekerja sama untuk mengawal paras gula dalam darah. Selain daripada insulin, kami ada ubat suntikan yang lain seperti exenatide, lisocyanide, liraglutide, dulaglutide dan semaglutide. Ubat suntikan ini bertindak dengan merangsang pengeluaran insulin oleh pankreas anda dan menyekat pengeluaran glukagon. Apabila lebih banyak insulin dihasilkan dan glukagon kurang dikeluarkan, paras gula dalam darah anda akan menurun. Ubat suntikan ini akan membantu mengurangkan selera makan dan berat badan. Suntikan ini boleh diberi sama ada dos harian atau dos mingguan, bergantung kepada jenis ubat yang ditetapkan. Suntikan exenatide boleh disuntik sama ada 2 kali sehari atau seminggu sekali. Liraglutide dan lisocyanide disuntik sekali sehari, manakala suntikan dulaglutide dan semaglutide seminggu sekali. Suntikan exenatide untuk dos harian disarankan untuk dicucuk 60 minit sebelum sajian utama dan suntikan lisocyanide disuntik 60 minit sebelum apa-apa sajian. Suntikan liraglutide sehari sekali, exenatide, dulaglutide dan semaglutide suntikan seminggu sekali boleh diberikan pada bila-bila masa sahaja. Kesan sampingan suntikan jenis ini adalah loya, muntah dan cirit-birit. Bagaimana untuk menyimpan cartridge insulin anda? Simpan cartridge insulin baru yang belum dibuka di bahagian tengah peti sejuk, bukan di bahagian pintu peti sejuk. Jangan letakkan di dalam peti sejuk beku. Cartridge insulin yang sedang digunakan dan di dalam pen insulin boleh disimpan pada suhu bilik dan ia boleh bertahan selama 28 hari. Adakah anda menyuntik insulin dengan betul? Teknik suntikan yang betul adalah penting untuk memastikan bahawa insulin dihantar ke tisu subcutaneous, iaitu tisu di bawah kulit anda, tetapi bukan di dalam kulit, intradermal atau otot, intramuscular. Insulin boleh didapati dalam formulasi yang berbeza seperti pen fills dan vials. Pen insulin adalah peranti yang biasa digunakan untuk membantu penyuntikan insulin. Gambar ini menunjukkan komponen pen insulin dan jarum insulin. Sesetengah pen insulin adalah jenis pakai buang. Ia tidak memerlukan pemasangan cartridge insulin ke dalam pen insulin sebelum digunakan. Manakala yang lain mempunyai cartridge insulin yang perlu dipasang dan diganti pada pen insulin sebelum digunakan. Tempat suntikan insulin biasa ialah perut, yang paling baik, peha, punggung dan lengan. Anda dinasihatkan untuk sentiasa memusingkan tempat suntikan insulin pada bahagian badan yang sama. Sebagai contoh, jika anda memilih bahagian perut sebagai tempat pilihan bahagian badan untuk dicucuk insulin, anda perlu putar di kawasan abdomen secara teratur. Cuba untuk tidak menukar bahagian suntikan badan terlalu kerap kerana bahagian badan yang berbeza mempunyai kadar penyerapan insulin yang berbeza. Anda harus memutar tapak suntikan antara 2 jari lebar dari tapak suntikan sebelumnya. Panduan langkah demi langkah untuk suntikan insulin. Pastikan anda mencuci tangan dengan sabun sebelum mengendalikan pen insulin. Untuk insulin jenis larutan keruh seperti Insuletat, Insugen N, Mixtard, Novomic, terbalikkan selama 10 kitaran untuk memastikan insulin telah bercampur dengan sekata menjadi rupa putih susu yang konsisten. Periksa sama ada insulin bercampur sekata selepas diterbalikan. Jangan goncang pen insulin terlalu kuat kerana ia boleh merosakkan insulin. Untuk insulin yang berada dalam keadaan sejuk, anda mesti menggolekkannya di antara 2 tapak tangan 10 kali seperti ini. Untuk pen insulin yang memerlukan penggantian cartridge insulin, masukkan cartridge insulin yang baru sebelum suntikan dibuat. Setiap cartridge insulin mengandungi kira-kira 300 international unit insulin. Jangan keluarkan cartridge insulin daripada pen insulin sehingga ia habis. Masukkan cartridge insulin ke dalam pemegang cartridge, kemudian tutup pemegang cartridge ke dalam badan pen dengan ketat sehingga anda mendengar bunyi klik. Untuk pen pakai buang, anda hanya perlu menukar jarum dan membuang pen selepas ia habis digunakan. Tanggalkan pelindung jarum dengan masukkan jarum baru pada pen insulin, tanggalkan penutup luar dan dalam, buang penutup dalam dan simpan penutup luar.
Pegang pen insulin secara menegak dengan jarum menghala ke atas dan untuk prime cartridge insulin yang baru dibuka, dial insulin sebanyak 2 unit. Ketuk pen perlahan-lahan beberapa kali supaya gelembung udara naik ke atas cartridge insulin. Manakala untuk insulin yang sedang digunakan, dial sebanyak 1 unit. Tekan butang dos sepenuhnya sehingga angka kosong. Periksa pancutan insulin di bahagian atas jarum. Perhatikan aliran insulin yang halus dari hujung jarum sebelum setiap suntikan. Cartridge baru mungkin perlu di-prime beberapa kali untuk mendapatkan aliran insulin yang baik. Pusing dan setkan dos insulin yang ditetapkan. Jika terlebih, pusing kembali ke belakang. Cucukkan jarum pen 90 darjah ke dalam kulit dan ia hendaklah sekurang-kurangnya 2 jari dari pusat. Tekan punat dos sepenuhnya sehingga angka dalam tertingkap dos kembali kepada kosong. Kira hingga 10 perlahan-lahan sebelum mengeluarkan jarum dari kulit. Ini adalah untuk memastikan penghantaran dos secukupnya dan mengelakkan pembaziran insulin. Tutup semula jarum pen dengan menggunakan penutup luar jarum. Tanggalkan jarum pen dan buang dengan selamat. Anda boleh membuang jarum terpakai ke dalam tin logam, balang kaca atau bekas plastik tebal contoh botol deterjen di rumah untuk mengelakkan kecederaan akibat tertusuk jarum. Anda boleh menamakan bekas tersebut sebagai bekas suntikan, benda tajam atau jarum. Tutup pen insulin dengan penutup pen. Adalah sangat penting untuk anda menyuntik insulin anda pada waktu yang betul dan menyimpannya dengan betul untuk memastikan keberkesanannya.